billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning. Diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk bernafas. Bacalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tanda pujian kita pada Allah, tanda syukur kita kepada Allah kerana membangkitkan kita sesudah mati kecil kita, yakni tidur kita sebentar tadi. Alhamdulillah, seterusnya kita pun mungkin ada di kalangan penonton yang telah pun selesai mengerjakan solat subuh, sama ada secara berjemaah ataupun secara individu di rumah. Apapun, kita panjatkan banyak kesyukuran pada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kehidupan kita pada hari ini dipermudahkan keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita untuk episod 4 Februari 2022 bersamaan 3 Rejab 1443 Hijrah. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan kita tambah dan lipat kali gandakan lagi amalan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperolehi syafaat baginda di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz akan membawakan topik-topik yang cukup menarik dan juga penting untuk kita sama-sama fahami. Dan pada pagi ini, topik yang cukup penting iaitu berkaitan dengan silibus akidah, iaitu tajuknya Islam itu jelas. Jadi sidang penonton sekalian, mungkin pada kita ni masih lagi ada di kalangan kita yang samar-samar tentang kebenaran Islam itu. Jadi pada pagi ini, ayo sama-sama kita nak mempelajari berkaitan dengan hal ini, dan insya-Allah bagi menjawab persoalan-persoalan, menjawab soalan-soalan daripada sidang penonton sekalian, bersama dengan kita salah seorang ahli panel kita yang sudah pun 3 kali berturut-turut bersama dengan saya pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ceria, terus diberikan kesihatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, seperti biasa, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami menerusi talian yang tertera di kaca televisyen anda. Insya-Allah soalan-soalan ini kita akan ajukan kepada yang berbahagia doktor kita untuk sama-sama kita mendapatkan kepastian dan juga jawapan di sebalik soalan-soalan tersebut, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya sidang penonton sekalian, sudah semestinya ramai di kalangan sidang penonton, termasuklah diri saya sendiri, tertanya-tanya, apakah sebenarnya maksud di sebalik Islam itu jelas? Jadi sebagai permulaan ni doktor, boleh tak doktor terangkan kepada kami semua apakah sebenarnya yang kita nak pelajari daripada topik kita itu Islam itu jelas? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih Da'i Luqman. Seterusnya sidang pendengar, penonton, muslimin, muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita nak bicarakan berkenaan dengan kejelasan di dalam agama Islam. Ya, kejelasan di dalam agama Islam.
agama Islam ni adalah agama yang mempunyai perkara-perkara dasar ataupun perkara-perkara fundamental ya dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara dasar inilah merupakan satu perkara yang sangat-sangat jelas, yang tidak ada syak, tidak ada keraguan lagi, dan akal yang sihat dapat menerima kebenaran, kejelasan perkara dasar yang ada di dalam agama Islam. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan 3 perkara dasar dalam agama Islam. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, mal imanu, apakah itu iman? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jelas, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada segala kitab Allah, beriman kepada segala rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada qadar. Maknanya jelas dari sudut iman itu adalah keimanan kepada 6 perkara ini. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang mal Islam, apakah itu Islam? Ya, apakah itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5 tu. An tashhada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi tiada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah. Kamu bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah. Yang keduanya mendirikan salat. Yang ketiganya menunaikan zakat. Yang keempatnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelimanya menunaikan haji kalau ada kemampuan. Jadi kemudiannya Nabi SAW ditanya tentang ihsan, mal ihsanu. Maka Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tak boleh merasakan kamu seolah-olah melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi daripada hadis ni, daripada hadis bila tanya tentang iman, Nabi SAW jawab rukun iman yang 6. Bila ditanya tentang Islam, Nabi jawab rukun Islam yang 5. Bila ditanya tentang ihsan, Nabi jawab, maknanya kita kata kesungguhan lah, ya, kita jelaskan maksud kataan Nabi itu, kesungguhan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hujung hadis ni Nabi SAW menyatakan, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yang datang kepada itu adalah malaikat Jibril, datang untuk menerangkan agama kamu. Jadi Jibril datang menerangkan agama Islam, dan agama Islam itu ialah imannya, Islamnya, dan juga ihsannya. Jadi sini jelas, maknanya construction, pembinaan agama Islam ini dia ada 3 perkara ni, iaitu iman tu dasar akidah dia, ya, dasar akidah dia. Kemudian rukun Islam tu dari sudut syariahnya, ya, syariahnya, dan ihsan itu adalah dari sudut akhlaknya. Jadi sebab itu maknanya bila kita kata Islam ni, apa dia? Islam ni adalah dari sudut akidah, Islam dari sudut syariah, Islam dari sudut akhlak. 3 perkara ni adalah perkara asas yang menjadi pembinaan kepada agama Islam, ya. Cuma itulah maknanya bila dah jelas ni, dia akan adalah benda-benda yang tak berapa jelas dan sebagainya, ya. Benda-benda yang kelabu dan sebagainya. Jadi kelabu inilah yang kita kata bukan sebenarnya perkara asas dalam agama Islam, ya. Misalnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini, ya, ilmu tentang agama ini daripada setiap generasi uduluhu, orang-orang yang adil.
Orang yang adil maknanya orang yang ada ilmu, orang yang beramal, orang yang baik akhlak, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan bawa ilmu ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ilmu tentang agama ni adalah orang yang adil. Jadi orang yang adil dia akan sampaikan dengan amanah, dengan jujur ilmu itu, berteraskan kepada dua sumber yang paling asas, iaitulah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, bawa agama Islam yang jelas tu. Tetapi ada yang tak jelas. Maka peranan ahli ilmu ini, apa peranan ahli ilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Atau kama qala, iaitu ahli ilmu yang adil ini mereka menafikan, mereka menolak. Dah jelas dah Islam tu, ya, agama yang dibawa, ilmu yang dibawa. Tapi ada orang yang bawa yang tak betul, yang kelabu dan sebagainya. Maka peranan ahli ilmu ini mereka menolak, mereka menafikan tahrifal ghalin, penyelewengan daripada orang yang melampau ataupun ahli bid'ah. Ya, yang bawa benda-benda bid'ah, benda-benda yang penambahan-penambahan yang melampau dalam agama dan sebagainya, ahli ilmu akan tolak, akan lawan perkara yang sebegini. Yang keduanya, wantihalal mubtilin. Mereka ahli ilmu ni akan menolak dakwaan-dakwaan tipu yang dibawa oleh orang yang batil. Dia bawa dakwaan yang batil tapi disandarkan kepada agama. Ya. Misalnya ada orang bawa tentang Nabi Muhammad zahir, Nabi Muhammad batin. Ini soal akidah. Akidah jelas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas Muhammad tu Rasulullah. Tapi ada orang bawa perkara yang batil, ya. Muhammad tu zahir manusia, batin dia tu Tuhan. Masya-Allah. Muhammad tu zahir tu manusia, ada kan? Muhammad zahir tu manusia, batin Muhammad tu adalah Tuhan. Jadi dia nak angkat Muhammad tu sebagai Tuhan. Ini batil. Ini merosakkan akidah, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi nampak yang bawa tu pakai baju Melayu macam saya, pakai serban, pakai kepiah macam saya kan. Takkanlah dia ni nak nipu kan? Kan? Takkan lebih nak nipu. Kan? Takkan ustaz nak nipu kan? Contohlah kan. Tapi itu mana wantihalal mubtilin. Nabi dah sebut akan ada yang bawa benda-benda tak jelas tentang Islam ni. Tugas ahli ilmu ni nak menafikan, nak menolak, ya. Intihalal mubtilin, dakwaan-dakwaan palsu. Dan yang ketiganya wa ta'wilal jahilin. Ahli ilmu ni nak menolak pentakwilan oleh orang yang jahil. Ya, takwil, tafsir benda-benda yang mengarut dan sebagainya, ya. Tafsir secara batin. Ayat Quran tu tak boleh diseleweng, tapi tafsiran Quran tu boleh diselewengkan, ya. Ini yang mengkelabukan, menjadikan Islam tu sebagai secara tidak jelas. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, itu adalah penerangan awal bagi kita agar kita semua jelas apakah di antara perbincangan kita, di antara topik-topik yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat raikan lebih banyak soalan daripada sahabat-sahabat bertepatan dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan Islam itu jelas. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar saja lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hadirnya program rancangan Tanyalah Ustaz ini adalah untuk sama-sama kita menjawab persoalan-persoalan yang mungkin banyak berlegar di kalangan penonton-penonton kita, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan jawapan yang diberikan oleh ahli-ahli panel kita selama ini mengeluarkan kita daripada kekeliruan tersebut. Bertemakan biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, ada soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus pergi ke Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Boleh bertanyakan soalan anda di ruangan komentar di bawah
di bawah gambar poster saya dengan juga yang berbagai Al-Fadhil Dr. Nizam kita. InsyaAllah soalan-soalan yang terpilih kita akan ajukan kepada Bapak Doktor untuk sama-sama kita mendapatkan jawapannya, insyaAllah. Jadi jom kita meraihkan soalan pertama daripada sahabat penonton kita, iaitu Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah untuk memahami dan mendalami maksud dari perkataan Islam itu? Adakah Islam itu satu-satunya agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Islam adalah agama yang diredainya dan termaktub Islam adalah agama yang benar, jelas dan tiada keraguan padanya? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni ada dua perkara. Yang pertama tentang Islam, apakah maksud Islam, dan yang keduanya apakah Islam sahaja agama yang diredai dan termaktub di dalam dalam Al-Quran lah ya. Yang pertama, Islam ni bermaksud kita dari sudut bahasanya al-khudu'. Al-Islam maknanya al-khudu'. Maknanya kita tunduk patuh ya. Jadi bila kita kata aslam tu ya, aslam tu aku menyerah diri, aku tunduk patuh ya. Tunduk patuh kepada siapa? Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita akan terima, kita akan sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah, perintah Rasul, kita taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud kita Islam ya. Jadi kalau kita melawan perintah Allah, melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna keislaman kita itu tidak sempurna. Karena keislaman itu maknanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, adakah Islam sahaja agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Islam sahaja agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi agama Islam ialah agama tauhid, agama satu Tuhan, iaitulah tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala agama-agama selain daripada Islam adalah agama yang tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bila tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah kekufuran. Dia adalah satu perkara kufur ya. Islam lawannya adalah kufur. Jadi Allah redha innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Wala yarda li'ibadihil kufra. Allah tidak redha bagi hamba-hambanya akan kekufuran. Jadi lain daripada Islam itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Islam ni bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak. Islam tu daripada asal lagi. Daripada asal lagi. Sehingga kita baca dalam Al-Quranul Karim, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Allah menamakan kamu sebagai muslimin. Islam tu agama, orang yang menganut agama Islam adalah muslimin. Allah namakan kamu sebagai muslim min qablu, sebelum Al-Quran diwahyukan, wa fi hadha, dan dalam Quran ni pun sama juga. Jadi maknanya zaman Nabi Muhammad Islam, Muslim, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah Islam, adalah Muslim. Maka kita baca dalam Al-Quran wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya ya, anak-anaknya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Dan begitu juga wasiat Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail ya. Begitu juga wa Yaqub dan wasiat Nabi Yaqub. Apa dia? Apa Nabi Ibrahim wasiat, apa Nabi Yaqub wasiat? Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih agama bagi kamu. Allah dah pilih, tetapkan.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim, yakni beragama Islam. Maknanya zaman Nabi Ibrahim pun dah Islam, Nabi Yaqub pun dah Islam, sebelum daripada tu pun kita katakan dah agama tauhid, agama Islam. Wallahu a'lam. Jadi Islam itu adalah agama tauhid dan Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Laila di Larosa kita. Insya-Allah, jom kita nak beralih dengan persoalan para sahabat kita yang berikutnya. Soalan daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Dr. dan Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah itu syariat Islam dan tujuan syariat Islam dalam kehidupan seharian supaya membentuk akidah yang sebenar-benar sebagai umat Islam agar meyakinkan Islam itu jelas? Soalan keduanya, apakah bukti kesyumulan Islam kerana Islam itu jelas? Islam itu indah, Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudahkan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Sama-sama. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, ini satu soalan yang menarik berkaitan dengan kesyumulan Islam. Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ada dua persoalan di sini, iaitu tentang syariat Islam ya. Maknanya kita boleh katakan segala-galanya itu terkandung dalam syariat Islam lah ya. Syariat Islam maknanya kalau kita nak kira akidah pun boleh masuk dalam syariat ya, akhlak pun masuk dalam syariat ya. Semuanya itu adalah syariat. Sebab itu kita katakan syariat ini dia ada 3 nama. Ya, syariat. Maknanya kita kata syariatullah, syariat Allah. Ya, syariat itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariatul Islam, syariat Islam dinisbahkan kepada agama, syariatul Islam. Yang ketiganya, syariatu Muhammadin, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 nama ni. Syariat Allah, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apa yang Allah Taala wahyukan itu adalah syariat. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat. Sebab tu kita kata syariat Nabi Muhammad ya. Kita tak pernah kata kami ikut syariat Imam Syafi'i. Kita cuma ikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu adalah pentafsiran penghuraian kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Imam Syafi'i rendangkan lagi, jelaskan lagi ya. Tapi tetap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang mazhab Maliki, tapi dia tetap kepada syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala-galanya adalah syariat. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian Allah jadikan engkau wahai Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi Muhammad ni ala syari'atin minal amri, atas syariat daripada sesuatu perkara. Allah jadikan atas syariat, fattabi'ha, maka ikutlah syariat itu. Jadi ikut syariat yang Allah Ta'ala tetapkan ya. Jadi itu maknanya asasnya adalah syariat. Jadi apa-apa pun kita nak tengok patuh syariah ataupun tidak. Ini dibenarkan oleh syariat ataupun tidak ya. Jadi mungkin satu fiqh tak benarkan, satu fiqh benarkan. Jadi tengok dari sudut asas-asas prinsip-prinsip syariah itu. Jadi sebab itu syariat ni dia bagi perkara dasar. Dia bagi perintah solat, antuqimas solah, mendirikan solat. Ya, mendirikan solat. Jadi Nabi sebut sikit je lah. Nabi sebut dirikan solat, Nabi sebut baca Fatihah atau baca ayat Quran. Quran sebut rokok, sujud, perkara-perkara dasar tu, basic tu. Jadi maknanya kalau kita lihat orang tu berdiri, tu orang tu rokok, orang tu sujud, sembahyang lah tu. Kan, dia mudah je tu. Nampak? Baik, syariat dia macam tu ya. Tapi nak bagi detail lagi, itu tengok fiqh, itu tengok mazhab. Bagi detail lagi ya. Apa nak sebut macam mana lebih tertib dan sebagainya. Semua tu ada sumber daripada hadis-hadis ataupun perkataan para sahabat ya. Jadi itu asas kepada syariat. Jadi syariat mengharamkan riba, syariat ya. Syariat membenarkan jual beli. Wa harrama riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah mengharamkan
riba. Itu syariat, ya. Detail tu kena tengoklah huraian para ulama, ya. Yang keduanya, salah satu perkara yang disebut oleh Da'i Luqman tadi, ya, soalan tentang masalah kesyumulan Islam. Ini sesuatu yang menggambarkan keindahan agama Islam. Maknanya bila kita masuk dalam agama Islam tu jelas. Jelas dari sudut cara nak buat ibadat, jelas. Ya, jelas. Sama aja. Mana-mana kita pergi pun orang Islam sembahyang sama aja. Berdiri, rokok, sujud. Ya, sujud 2 kali, ya. Sembahyang subuh pagi tadi 2 rakaat, sembahyang maghrib malam tadi 3 rakaat, sama aja semua. Tak ada tukar-tukar. Tak ada tukar-tukar kan? Sama aja. Pasal syariat. Orang Islam puasa siang, tak ada lagi lah puasa malam kan. Kami puasa malam je, siang tak puasa kan. Orang diet tu. Orang diet lah kan. Dia makanlah pukul 5 petang, esok pukul 10 pagi kan. Itu orang diet. Tapi tak sah puasa tu. Kan? Syariat Islam puasa daripada fajar sampai tenggelam matahari. Kerana disebut dalam Quran. Sebut dalam Quran, dalam surah Baqarah jelas. Jadi mana-mana pun orang puasa. Kecuali lah satu negara tu 6 bulan matahari kan. Macam Norway tu ada 6 bulan tu kena ijtihad lain lah. Takkanlah 6 bulan puasa kan, tak makan jenuh lah kan. Itu ijtihad lain pula. Tapi rata-ratanya siang hari tu adalah waktu untuk puasa. Orang Islam bayar zakat, syumul. Jadi maknanya dari sudut ibadat, dari sudut kita kata ekonomi, Islam dah tetapkan riba haram, jual beli, sewa menyewa, haramnya ihtikar, sembunyi barang, apa lagi? Rasuah haram. Rasuah haram, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka, apa, penetapan harga barang, harga naik barang, ada semua ada dalam hadis. Kan? Apa lagi? Masalah undang-undang, jenayah dan sebagainya, undang-undang takzir, semua ada dalam Quran, semua ada dalam hadis. Hubungan antara bangsa, ya, nak perang ke apa, kalau orang wa in janahu lis-salmi fajnah laha, kalau mereka cenderung nak berdamai, berdamailah, jangan perang lagi lah. Ya. Jadi hubungan muslim dengan non-muslim semua dah ditetapkan, diberi panduan dalam Islam. Jadi Islam ni adalah komplit, adalah syumul, merangkumi segala perkara. Jadi bila kita masuk tu, udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam tu secara seluruhnya. Kerana Islam tu jelas, Islam tu syumul. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itulah dia, Islam itu syumul. Sebenarnya kita daripada bangun tidur tadi sehinggalah kita nak tidur malam nanti, Islam dah ajarkan kita setiap serba-serbi perkara yang boleh kita lakukan. Insya-Allah, mudah-mudahan kita terus semaikan nilai-nilai murni Islam ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi soalan yang kita akan jawab, kita akan kupas. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah saudara sekalian, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan Islam itu jelas kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan, menerusi secara langsung di Facebook TV3, Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tugas kita dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh kita sebarkan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai sahabat-sahabat kita dan juga kenalan-kenalan kita yang boleh. InsyaAllah mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan juga menjana saham pahala buat bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah. Masih lagi bincangkan topik berkaitan dengan Islam itu jelas. Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom untuk persoalan atau persoalan berikutnya ni, saya tertarik tadi apa yang dibincangkan oleh yang berbagai doktor menerangkan kepada kita tentang 3 jenis syariat, iaitu yang pertama itu syariat Allah, yang keduanya adalah syariat Islam, dan yang ketiganya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menyebabkan saya tertanya satu persoalan, Ustaz. Ada orang yang berpandangan kita dah ada syariat Nabi Muhammad. Jadi mengapa pula kita perlu untuk bermazhab? Ustaz, apakah pandangan Ustaz berkaitan dengan kepentingan kita dalam bermazhab ni? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat itu sebenarnya sudah jelas, ya, sudah jelas. Sebab syariat ni dia bagi perkara dasar, ya. Cuma adakah kita kita kata kita baca semua Al-Quran faham, kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab kadang-kadang bila kita baca hadis tu sahih ke tak sahih, hadis ni palsu ke tak palsu, hadis ni mansuh ataupun tidak, ya. Sebab dia nak jadi syariat tu dia nak kena jelaskan semua perkara tu dulu, ya. Kalau hadis tu sudah dimansuhkan, dia tak jadi syariat dah. Dia tak boleh pakai lah. Dia tak boleh pakai dah, hadis tu dah dimansuhkan, kan. Hadis dah dimansuh. Misalnya hadis nikah mut'ah. Tak boleh. Tanya kan? Ada hadis dia, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan nikah mut'ah, kan? Kemudian Rasulullah tak benarkan, haramkan, kemudian benarkan, kemudian haramkan. Jadi last sekali hadis yang sampai kepada kita ialah Rasulullah haramkan. Jadi kita baca tak habis hadis tu, kita baca hadis Rasulullah benarkan. Habis. Ataupun kita baca hadis Rasulullah benar, Rasulullah haram, Rasulullah benar, Rasulullah haram, Rasulullah benarkan. Last sekali kita baca hadisnya Rasulullah benarkan. Jadi itu satu yang akan merosakkan agama Islam, ya, agama Islam. Jadi sebab itu di sinilah datang kepentingan mazhab, dia nak menerokai hadis-hadis ni dengan nas Al-Quran ini, nak confirmkan, nak pastikan yang mana satu yang mu'tamad, yang mana satu yang akhir, yang sahih daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi untuk memudahkan kita, sebenarnya mazhab ni kepentingan dia untuk memudahkan kita, ya, memudahkan kita. Sebab bila kita mengaji tu kita kata rukun wudu ada 6, batal wudu ada 5, ya. Rukun wudu ada 6, batal wudu ada 5. Tapi kalau kita bagi hadis, dia tak kumpulkan semua perkara tu dalam satu, kan? Ada hadis kata batal wudu dengan sebab makan makanan yang dimasak oleh api. Ya? Ada hadis wudu makan makanan daging unta. Kan? Makan daging unta kena wudu. Tak apalah kita tak makan daging unta, kan? Makanan yang disentuh oleh api. Kan? Jenis semua maknanya majoriti makan ais sebenarnya. Makan air tak sentuh oleh api, kan. Jadi kita dah ambil wuduk pun, nak pergi sembahyang Jumaat ambil wuduk dah kat pejabat, singgah kedai sebelum masjid tu, kan, makan dulu, kan, makanan masak kena ambil wuduk pula, kan. Jadi ulama kaji batal wuduk 5 je, yang ni je, yang lain tu dah tapis dah, hadisnya dimansuhkan, hadisnya adalah. Jadi dia nak memudahkan kepada kita. Kalau serahkan kepada kita, beratlah kita nak kaji hadis dan sebagainya. Jadi sebab itu sebahagian orang dia buat misalan beginilah, dia nak memudahkan kepada kita ni, dia nak mudahkan kepada kita macam kedai makan lah. Kedai makan ni mana kita nak singgah, kedai makan yang ready masak dah, ya, saya nak makan ni sekian, dia hidang yang kita nak. Ataupun kedai makan yang dia ajak kita masak sama-sama. Masya-Allah. Saya nak makan tom yam. Okey, jom kita potong ayam sekali, sembelih ayam dulu, kita lapah ayam, kita potong bawang, letih lah gitu, kan. Bila nak makan tu, saya nak makan hak siap dah, kan. Jadi jom kita kaji hadis. Boleh kaji hadis tu, tapi bimbang takut letih lah. Jadi itu mazhab tu dia nak mudahkan. Apa yang mazhab sebut ni semua daripada hadis, semua daripada Quran. Jadi nak memudahkan masyarakat kita. Itulah jadi antara kepentingan bermazhab sebenarnya adalah untuk mempermudahkan kita di dalam mengerjakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baru nampak Doktor pada pagi ini berkaitan dengan mengapa selama ni kita diasuh daripada kecil untuk mengikut mazhab dan sebagainya tu, agar dipermudahkan kita sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor dan Da'i, soalan saya, apakah 3 dalil untuk menyatakan Islam itu jelas? Dan soalan keduanya, bagaimanakah dengan mereka
yang berbeza pendapat mengenai Islam dan menolak ajaran Al-Quran dan hadis dengan menyebarkan hadis maudhu'. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Ustaz dan Da'i sama-sama #biar tahu jangan keliru. Jadi doktor, berkaitan dengan yang menarik soalan kedua tu berkaitan dengan hadis maudhu'. Sebenarnya banyak hadis maudhu' yang berlegar-legar di kalangan masyarakat pada masa kini, dan juga sebelum ni mungkin kita tidak tahu. Tapi pada hari ini kita tahu. Jadi apakah tindakan kita dalam nak menapis hadis-hadis maudhu' ni doktor? Silakan tu. Baik, hadis maudhu' ini maksudnya hadis palsu. Ya, hadis palsu. Jadi bukan semua hadis yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi itu betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama mengkaji dan menemui banyak hadis-hadis yang palsu. Jadi dalam istilahnya disebut sebagai hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' ini adalah hadis yang menyebabkan Islam itu tidak jelas. Ya. Hadis maudhu', hadis palsu menyebabkan Islam itu sebagai agama yang tidak jelas. Ya, kalau kita kaitkan dengan bicara kita ni, Islam itu jelas. Salah satu yang menyebabkan Islam tak jelas, orang nampak kelabu Islam ni, nampak pelik agama Islam ni, ialah hadis-hadis palsu. Ya. Jadi hadis palsu ni wajib kita tolak. Walaupun perkara tu betul, perkara yang disebut dalam hadis tu mungkin ada betulnya juga, tapi nak menyandarkan sesuatu itu kepada Nabi itu kena hati-hati. Ya, kalau palsu kena kata palsu. Misalnya contoh ya, katakanlah ada hadis, sesiapa yang berselawat ke atasku. Katalah ada hadis Nabi bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku dengan memakai baju bendera Malaysia, maka diampunkan segala dosanya. Ya. Jadi selawat tu betul. Tapi nak kata hadis ni Rasulullah kata ni, ini hadis palsu. Pasal apa hadis palsu? Pasal nampak sangat tanda tu. Negara Malaysia kan. Siapa yang berselawat ke atasku dengan memakai baju bendera Malaysia, Allah ampunkan dosanya. Ni kita tak boleh sandarkan kepada Nabi. Kita tak boleh kata Nabi bersabda, tak boleh. Walaupun amalan selawat tu amalan baik, tapi hadis ni palsu. Ya, selawat tu selawat lah. Ya. Itu saya nak kata, sebab ini merosakkan orang pun pelik tengok, hadis Rasulullah sebut dah bendera Malaysia tu. Rupanya dah ada dah. Kan? Ini maknanya kadang-kadang setengah orang dia nak menggambarkan hebat Malaysia ni, disebut dah dalam hadis ni, kan? Ini merosakkan agama Islam, ya. Ataupun disebut bangsa Melayu, ada hadis sebut bangsa Melayu ni lah yang akan begini. Bila dalam hadis mana Rasulullah sebut? Oh, ustaz kami kata ni ada hadis Rasulullah. Itu kita nak kena berhati-hati tu. Ini merosakkan Islam, ya, menyebabkan Islam tu tidak jelas dari sudut ajarannya. Jadi perkara-perkara yang sebegini maknanya kita nak kena lawan betul-betul, kerana ini pembohongan atas nama Nabi, pembohongan atas nama Nabi dan pembohongan atas nama Islam. Dipanggil apa? Al-kazib ala Rasulillah, pembohong atas nama Rasulullah, dan iftira ala Allah. Iftira Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala murka, sangat-sangat murka kepada orang musyrikin zaman tu yang mendakwa bahawa malaikat adalah anak perempuan Allah. Ya? Allah murka. Macam mana mereka boleh dakwa benda ni? Macam mana mereka tahu? Adakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat tu sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Mereka iftira, makna berdusta atas nama Allah. Allah ada anak perempuan, iaitu malaikat. Dusta atas nama Allah. Mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita lah apa letak kata itu kan? Kalau kita lah kan? Nah, ini benda besar kerana kait dengan nama Allah, kait dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maknanya melihat kepada soalan tadi itu tentang hadis palsu, kita kena jaga-jaga. Bukan semua orang kata hadis Nabi itu bukan kita kena terima bulat-bulat. Sebaliknya cek dulu stepnya, semak dulu betulkah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada hadis sebut, ya, ada orang sebarkan hadis lebih kurang lah, ya. Sesungguhnya para malaikat meminta ampun
kepada orang yang minum bubuhlah minuman apa kan, kopi ke, Nescafe ke apa ke kan, selagi mana bau kopi ataupun bau Nescafe tu ada dalam mulut dia. Masya-Allah. Yang minta keampunan. Kan. Bila pula Nescafe tu ada dalam Rasulullah Betul, kan, di situ kita boleh bau dah. Ini pelik ni kan, Nescafe tu ada sebutlah dia ni pelik dah, mengarut dah ni. Ini mencemarkan. Sebab buat apalah Rasulullah nak sebut masalah minum Nescafe dan sebagainya. Itu bukan agama. Nak minum apa, minum je lah, benda halal kan. Jadi agama cerita benda halal. Nak minum, minumlah benda halal. Adabnya baca bismillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minum apa, silakan. Wallahu alam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan daripada saudari Anna Karnina sebentar tadi. Jadi yang pentingnya tu berkaitan dengan kita ni perlulah bijak di dalam menapis ataupun menerima sesuatu hadis, dan sekiranya kita tidak tahu perlulah kita bertanya kepada orang yang lebih mahir ataupun arif berkaitan dengan ilmu hadis ini, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum doktor dan dai yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Soalan saya, adakah Al-Quran dan hadis yang dipelajari serta difahami sudah memadai untuk memantapkan akidah kita semua untuk meyakini kebenaran tentang agama Islam? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, soalan dia, adakah Al-Quran dan hadis yang kita belajar itu sudah mencukupi, sudah memadai untuk kita mantapkan akidah? Ya, itu adalah asas paling utama sekali. Maknanya kalau kita belajar akidah tapi tak ada satu pun ayat Quran. Kita belajar akidah tapi tak ada pun satu hadis. Ini belajar akidah mana ni? Akidah mana belajar ni? Jadi akidah tu mesti belajar, ambil daripada Quran, ambillah mana-mana kitab pun, tapi kitab tu mesti rujuk juga kepada Al-Quran. Mesti patah balik kepada Quran, mesti patah balik kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam akidah cerita tentang masalah alam akhirat, padang mahsyar, cerita tentang hisab tapi tak ada hadis, kan? Maknanya guru ajaran kami membagi tahu, membayangkan padang mahsyar macam ni. Dia bayangkan, dipertunjukkan kepada dia telaga Nabi Muhammad macam ni tapi tak ada hadis pun. Kan? Jadi ini sesuatu perkara yang dah tak betul, kan? Tak betul. Jadi mesti patah balik kepada pembawa syariat, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis kata ada 7 neraka dalam hadis. Tiba-tiba orang guru ajaran kata sebenarnya bukan 7, ada 700 neraka. 7 tak cukup untuk ramai manusia ni. Dalam hadis kata 8 syurga, kan? Guru ajaran kata bukan 8, sebenarnya 8,000 syurga. 8 syurga mana nak cukup umat manusia ni, kan? 8,000 sebenarnya. Hadis tu silap, Nabi silap sikit. Nabi silap sikit pula. Kan? Jadi apa pun mesti patah balik. Agama kita ni mesti patah balik kepada Quran, mesti patah balik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia macam nilah, macam dia kata dalam dunia ni, dalam rukun negara kita, kita ada sumber kita, iaitulah keluhuran perlembagaan. Maknanya keluhuran perlembagaan tu undang-undang yang ada dalam perlembagaan tu. Perkara satu fasal pun. Apa orang buat sekalipun, tengok balik. Dokumen itu, dokumen perlembagaan tu. Dokumen perlembagaan. Maknanya orang besar ni buat salah ke apa, dia tak apa, tak tengok balik perlembagaan. Dia buat ni betul ke tak betul. Kalau lawan perlembagaan, kira salah lah. Itu senang. Pasal kita ada undang-undang yang telah didokumentasikan. Begitulah Quran ni, undang-undang dia semua lengkap dalam ni. Siapa bawa sekalipun, hadis pun dah ada dah. Apa orang cakap sekalipun, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, kira salah lah.
Ya, macam itulah perlembagaan undang-undang negara kita. Je Quran itu adalah perlembagaan kita. Jadi itulah ada perlembagaan persekutuan yang kita ni itu adalah untuk kita sebagai rakyat Malaysia, tetapi perlembagaan yang terkena Al-Quran adalah untuk kita semua yang bergelar manusia dan juga bergelar sebagai seorang Islam. Mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Banyak lagi yang kita bincangkan ni berkaitan dengan Islam itu jelas. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah kembali kita bertemu bertentang mata pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu, sama-sama kita mengambil iktibar dengan topik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan Islam itu jelas. Sebarang soalan anda boleh terus berhubung dengan kami menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada Baga Doktor untuk sama-sama kita mendapatkan pencerahan dan juga jawapannya insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, untuk persoalan berikutnya ni nak bertanyalah kepada doktor. Doktor, sekarang ni kan kalau kita zaman sekarang ni banyak benda-benda viral baharu yang kadang-kadang sengaja diciptakan dan juga amalan-amalan yang baharu pun banyak juga yang telah diwujudkan. Jadi doktor, apakah pandangan doktor berkaitan dengan amalan-amalan zikir yang baharu yang tak pernah pun kita dengar selama ini yang muncul pada hari ini, dan bagaimana cara untuk kita nak mengekang dan juga berhenti melakukan zikir-zikir tersebut? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir dalam Islam ni sebenarnya sangat-sangat jelas. Kerana zikir ini dia berkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dasar dia dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah Allah, ingat kepada Allah, ya. Jadi macam mana sekalipun zikir tu dia mesti ada nama Allah. Ya, dia mesti ada nama Allah kerana dasar dia wadhkurullah, ingatlah Allah tu. Jadi zikir yang ada dalam Quran, zikir yang ada dalam hadis, dia mesti ada nama Allah. Contoh, subhanallah, ada Allah, ada. Alhamdulillah, Ada. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada nama Allah? Ada. Bismillah. Ada. Ya, ada. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada Allah, ya. Jadi zikir tu dia mesti ada nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata sebahagian ulama paling kurang pun Allah. Allah. Dia panggil zikir ismul mufrad. Paling kurang pun Allah. Kan? Kalau zikir nama Da'i Luqman tak ada pahala. Luqman tu bukan zikir tu. Tu dah mengarut dah tu kan. Jadi paling mesti dah ada nama Allah, paling kurang pun tak ada kerja apa. Allah. Maknanya teringat kepada Allah. Allah. Ya. Maknanya itu jelas dalam Quran, dalam Islam sebagaimana huraian para ulama. Tapi bila kita buat zikir yang pelik-pelik ni, jadi itu yang tu. Zikir dalam Islam jelas dan pendek-pendek. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi tak jelas ni panjang. Zikir, sekali zikir sampai setengah muka surat, ya. Sampai satu muka surat dan sebagainya. Itu makna pun pelik-pelik. Ada orang dia boleh bercakap bahasa binatang, contohlah katakan zikir monyet. Tuan-tuan nak tahu monyet zikir macam mana? Kan, zikir monyet nyet kan. Itu dia tengah zikir tu. Jadi tuan-tuan pun boleh zikir cara monyet. Nak buat apa kan? Tak ada makna, kita tak faham. Biarlah. Itu maknanya makhluk tu dia berzikir. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Kamu tak faham. Itu bahasa dia, biar kat dia lah. Yang kita nak pergi ambil zikir cara dia tu buat apa? Zikir monyet ke, zikir katak ke, ong kan? Duduk dalam surau, ong kan? Ni zikir katak tuan-tuan. Kan? Islam tak suruh macam tu. Jadi orang tengok apa ni pelik mengarut ni, Islam apa ni? Jadi dia merosakkan nama Islam. Sedangkan zikir yang ada dalam Islam tu jelas, ya.
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Semuanya ada nama Allah, paling kurang pun Allah ya. Jadi yang duk zikir monyet dan sebagainya tu, zikir katak dan sebagainya itu sesuatu yang tidak perlu dipedulikan, abaikan sahaja ya, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi syarat zikir yang jelas di sisi Islam itu perlu ada kalimah Allah di dalam zikir tersebut. Kalau tiba-tiba dengar ada orang zikir yang tak ada kalimah Allah ataupun asma Allah tu, maksudnya tu ada something wrong somewhere lah, sidang betul sekalian. Jadi mudah-mudahan kita terus berhati-hati dan cakna akan hal ini, insya-Allah. Jadi untuk soalan berikutnya kita nak raikan persoalan atau persoalan daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Doktor, Da'i dan warga tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Islam ini jelas sama ada hitam atau putih. Bila dicampur hitam dan putih, muncullah kelabu. Golongan kelabu yang sengaja membuat provokasi bertanya tentang akidah umat Islam, tetapi bukan mahu mencari kebenaran, hanya mahu menggugah iman umat Islam. Bagaimana mahu berhadapan dengan golongan begini, Ustaz? Terima kasih. Ustaz, satu soal berkaitan dengan ini jugalah. Ada golongan-golongan yang jenis komunisme ataupun yang golongan-golongan yang jenis etisme ni yang cuba nak mengelirukan. Tambahan pula zaman sekarang ni mereka cuba mula menyerang golongan-golongan belia muda remaja ni, Doktor. Bagaimana, silakan Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menghadapi golongan-golongan sebegini, saya ingat ada dua lah. Satunya wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara lebih baik. Maknanya kena ada jugalah. Kalau kita rasa nak berdebat, nak mencari kebenaran, jom silakan berdebat. Kalau kamu etis, tak ada masalah. Okay, kamu etis, tak percaya kepada Tuhan, tak apa. Saya atheism, saya percaya kepada Tuhan. Jom kita bincang sama-sama antara kebenaran atheism dengan theism. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebat dengan cara baik. Saya dalam Islam percaya satu Tuhan. Ya, kamu percaya banyak Tuhan. Jom kita bincang sama-sama mana lebih baik antara satu Tuhan ataupun banyak Tuhan. Mungkin kata banyak Tuhan lagi baguslah. Pasal bila banyak Tuhan ni dia boleh bergabung dan jadi kuat. Kan? Jadi kuat. Kalau satu Tuhan ni tak berapa kuat lah. Tuhan pun kuat sangat contohnya kan. Bayangkan pula kalau dalam negara kita ada 3 Perdana Menteri, 2 Perdana Menteri. Huru hara negara kita kan. Jadi dalam dunia ni, dalam alam ni ada 2 Tuhan, 3 Tuhan. Tuhan ni nak menciptakan, Tuhan ni kata tak, aku nak musnahkan dulu. Kan? Macam mana bergaduh Tuhan tu kan. Jadi boleh bincang, tak ada masalah. Wajadilhum billati hi ahsan. Yang pendekatan kedua, kalau rasa tak boleh nak bincang, Allah Ta'ala mengajar wa'arid anil jahilin. Berpalinglah daripada orang jahil dan qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahil cakap salama, sejahteralah. Betul lah tu dah. Itu bincang lah. Jadi Islam bagi jalan. Kalau nak bincang, wajadilhum billati hi ahsan, debat, bincang dengan cara baik. Kalau rasa tak boleh bincang, tak mau bincang, wa'arid anil jahilin, berpaling daripada orang jahil, qalu salama, kata sejahteralah, bye-bye, itulah. Jadi itulah maknanya, tengok keadaan lah. Kalau boleh bincang, tak boleh bincang, diam je lah, lari je lah. Itulah. Jadi insya-Allah. Jadi yang bagi doktor, terima kasih atas jawapan tersebut. Jadi pencerahan buat kita bersama, kalau selepas ni kita berdepan dengan golongan-golongan sebegini, pertama sekali sama ada kita berdebat dengan secara ihsan ataupun dengan cara kebaikan, ataupun kita boleh untuk terus beralih daripada tempat tersebut dan kita hentikan perdebatan. Kalau kita tak mampu sekalipun, kalau kita rasa nak juga tolong dia ni, kita bolehlah untuk rujukkan mereka kepada orang-orang yang lebih faqih untuk membincangkan hal-hal tersebut. Jadi saudara sekalian, persoalan yang cukup menarik, dan juga jawapan dan juga kupasan pada minggu doktor ini juga satu kupasan cukup menarik agar dapat mengeluarkan kita daripada kekeliruan dan seterusnya memberikan kita cara dan juga solusi bagaimana untuk kita berhadapan dengan golongan-golongan sebegini, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Tak sedar sudah pun hampir jam 8 pada pagi ini. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit eksklusif ekstra di TV9 sebentar sahaja lagi. Jadi saudara sekalian, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami memilih rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi Jumaat yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan ini sebagai orang kata apa, top up amalan kita di hari Jumaat ini. Mudah-mudahan menjadi bekalan dan juga melipat kali gandakan lagi amalan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kita masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan Islam itu jelas bersama dengan ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Nizam Abdul Kadir kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada soalan berikutnya, Doktor, berkaitan dengan ada segelintir masyarakat kita lah. Ada juga saya bertemu dengan beberapa orang, dia mengatakan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun bila mana ditanya bagaimanakah karakter Nabi, dia kata, saya pun tak tahu kata, tapi dalam mimpi tu dia kata dia Rasulullah, dia kata. Adakah orang sebegini juga mampu untuk menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat yang lainnya, Doktor? Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu perkara yang benar adalah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara itu benar dan perkara itu disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidaklah diwajibkan oleh Islam untuk mempercayai setiap dakwaan bahawa orang tu mimpi jumpa Nabi. Maknanya kalau saya bagi tahu Da'i Luqman saya mimpi jumpa Nabi, nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa, ya, tidak merosakkan iman, ya. Jadi sebab dakwaan mimpi jumpa Nabi itu tak boleh dibuktikan. Tak boleh dibuktikan. Jadi kalau yang dakwa mimpi jumpa Nabi tu, kita nampak dia orang baik, orang soleh, ya, jaga solat berjamaah, tidak pernah cakap bohong, insya-Allah lah. Bila dia kata dia mimpi jumpa Nabi itu, insya-Allah lah, benarlah kan. Tapi kalau yang kita tengok ni tak semayang berjamaah, entah semayang entah tidak pun kita tak tahu kan. Duk tengok duk main dam naik haji je kan, ya. Lepas tu pakai seluar pendek kan, sambil pakai seluar pendek duk isap rokok tu, mimpi jumpa Rasulullah, hebat, dia kata. Seronok malam tadi mimpi jumpa Rasulullah kan. Kita pun sebelah aku ni pakai kepiah ni tak mimpi jumpa Rasulullah kan. Dia ni kan duk isap rokok main dam kan. 24 jam duduk kat kedai minum air pakai seluar pendek kan. Semayang pun tak tahu semayang ke tak, duk mimpi jumpa Rasulullah, ya, pelik. Kan. Sebab tu dakwaan tu tak payah nak percaya sangat. Sebab mimpi jumpa Rasulullah ni dia bukan sumber agama kita. Maknanya dia cuma berita gembira. Kalau orang tu mimpi jumpa Rasulullah, alhamdulillah, simpan elok-elok lah. Itu berita gembira untuk kamu, kenangan untuk kamu. Tapi dia bukan jadi ajaran agama, dia bukan jadi syariat kepada kita. Jadi yang pertama, kalau orang kata mimpi jumpa Rasulullah, alhamdulillah, simpan elok-elok, tak apa. Tapi kalau dia mimpi jumpa Rasulullah, kemudian dia dakwa pula Rasulullah ajar perkara ni, itu yang kita nak tengok tu. Perkara yang dia ajar tu jelas daripada Islam ataupun tidak. Dia kata sebenarnya saya ni tak semayang berjamaah ni sebenarnya Rasulullah lah suruh. Kan? Rasulullah kata jangan solat berjamaah. Masya-Allah. Kan? Rasulullah suruh saya solat seorang-seorang. Sebab Rasulullah kata Tok Imam, Tok Bilal, JK, surau ni semua munafik. Masya-Allah. Kan? Tu dah tak mau pergi surau ni, pergilah masjid. Rasulullah pun kata masjid ni pun Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, JK-nya semua munafik belaka. Itu saya duduk semayang jemaah tu lah. Itu yang saya tak datang surau dengan masjid ni. Jadi kalau macam tu letih lah. Jadi ajaran kita tak jelas. Tak jelas kan? Kan? Jadi ada dua step tu. Ada dua peringkat. Kalau sekadar dia mimpi jumpa Rasulullah, okey, alhamdulillah, tak apa, simpan elok-elok, ya. Bila mimpi jumpa Rasulullah, kemudian Rasulullah ajar pula ajaran yang bertentangan dengan syariat. Jadi pegangan kita syariat. Pegangan kita syariat, bukan dakwaan di mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita pegangan kita mimpi jumpa Rasulullah, agama kita jadi caca meraba. Agama kita jadi huru-hara, agama kita jadi tak jelas. Islam tu jadi tak jelas. Orang ni kata mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah pesan jangan solat berjamaah. Jumpa penagih dadah, saya ni hisap dadah ni pasal pesan Rasulullah lah. Kan? Suruh hisap dadah.
jumpa orang isap rokok, saya ni patuah memang saya tahu haram rokok, contohnya tak boleh rokok, makruh, tapi Rasulullah pesan boleh kan, sekali-sekala 2-3 batang tu Rasulullah kata boleh. Masya-Allah. Jadi agama kita jadi rosak habis. Ya. Kalau kita bergantung kepada mimpi jumpa Rasulullah. Sama juga dengan yaqazah. Yaqazah ni ada ulama kata boleh. Yaqazah ni makna tengok Rasulullah. Ya, nampak Rasulullah, nampak. Masa tu yaqazah tu namanya yaqazah. Ada ulama kata boleh berlaku yaqazah. Ada ulama kata tak boleh berlaku yaqazah. Berlakukah tak berlakukah, siapa yang rasa dia tengok Rasulullah simpan elok-elok, tak payah cerita kepada masyarakat, kerana dia tidak memberi nilai tambah kepada agama kita. Jadi tidak memberi kehebatan kepada agama kita, advantage kepada agama kita, ya. Dia tidak menambah kebenaran agama kita, sekadar yaqadhah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau orang tu diberi kelebihan, dia tengok Rasulullah, nampak Rasulullah, alhamdulillah, simpan elok-elok, ya. Simpan elok-elok. Itu konsep dia. Tapi kalau yaqadhah ni tambah pula, tengok Rasulullah bagi tahu masa tengok Rasulullah tu Rasulullah kata begini. Ini hadis tak pernah ada lagi. Hadis baru dapat. Allah. Ini dia akan merosakkan agama Islam. Allah. Ya. Jadi yaqazah tu ada khilaf, ya. Ada kata, tapi simpan elok-elok. Kalau orang tu diberi kelebihan macam tu, simpan elok-elok, ya. Kan mimpi pun ada dalam hadis, tapi simpan elok-elok mimpi tersebut sebagai satu berita gembira kepada orang yang bermimpi itu. InsyaAllah. Jadi mimpi bertemu Rasulullah ini merupakan satu keistimewaan dan juga hadiah sebenarnya kepada kita. Namun mimpi itu tidak mampu untuk jadikan hujah kita yang sekiranya yang bertentangan dengan syariat yang telah pun kita amalkan sehingga kepada hari ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Dr. Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Islam itu jelas tapi senang diputar belikkan. Apakah yang menyebabkan Islam senang diputar belikkan? Apakah tanggungjawab kita untuk menyelamatkan Islam daripada diputar belitkan? Sekian, terima kasih. Silakan Dr. Islam ni Allah Ta'ala jaga, ya, Allah Ta'ala jaga. Misalnya, inna nahnu nazzalna alaika dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Allah Ta'ala menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad akan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala akan jaga Al-Quranul Karim, ya. Bagaimana Allah Ta'ala nak jaga tu? Macam-macam lah. Misalnya adanya penghafaz Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Allah telah memudahkan Quran ni untuk diingati, untuk dihafal. Adakah orang nak hafal Quran? Jadi banyak orang boleh hafal Quran, ya. Sedangkan kalau novel tu kan baca tu lupa tak boleh nak hafal sebiji ayat-ayat dalam novel tu. Bukan kata seluruh novel, satu muka surat pun cuba ulang balik tak satu muka surat. Kan hafal tak boleh pasal Allah tak mudahkan. Allah tak jaga novel tu, ya. Allah tak jaga buku-buku ni nak hafal ni, soalan ni cuba hafal balik tu sebiji-sebiji, jangan tinggal. Tak boleh soalan tu, tak boleh. Tapi Al-Quran boleh dihafal. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dihafal. Allah mudahkan. Maknanya kalau kita baca hadis tu 2-3 kali tu, kalau cerah hati tu, dia boleh ingat dah ni hadis Rasulullah, ya. Itu maknanya Allah Ta'ala jaga, ya. Itu bagaimana Allah Ta'ala itu banyaklah cara orang hafal Quran, cara orang hafal hadis dan sebagainya. Jadi sinilah jadi tanggungjawab kita, maknanya nak menjaganya kesucian agama Islam, kemurnian agama Islam, ya. Orang yang nak putar belitkan ini, dia kadang-kadang dia datang secara halus, ya. Dia datang secara halus, iaitu dia tak boleh selewengkan Al-Quran kerana Allah Ta'ala dah jamin, Allah Ta'ala jaga. Maknanya kalau dia nak ubah satu ayat Quran, ni ayat Quran ni saya nak ubah sikit lah, pasal tak ubah sedap, kan, tak pun nak sedap. Saya rasa grammar dia salah ni ayat Quran. Saya mengaji bahasa Arab, saya dah ikut kursus bahasa Arab Quran 3 bulan, saya nak ubah sikit grammar ni tak betul Quran, ya. Dia tak boleh buat, Allah Ta'ala akan jaga. Kalau dia buat pun akan ada orang betulkan kerana Allah Ta'ala jaga, ya. Tapi orang akan selewengkan Al-Quran ini dengan kaedah pentafsiran. Pentafsiran Al-Quranul Karim, ya. Sebab tu kalau orang bawa ajaran putar belik ni, kalau sesat ni, dia kata, tuan-tuan, Quran ni tak betul, tuan-tuan. Itu jelas dah. Kita tahu dah ini tak betul ni.
Kita tak perlu rujuk kepada jabatan agama, tak perlu tanya mufti dah. Tak perlu tanyalah ustaz lagi dah. Confirm dah. Ini memang sesat gila dah ni kan. Tapi dia datang cara halus ya, cara halus ya. Ini ayat Quran ni, maksud ayat Quran ni tak sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama. Ya. Misalnya kita kata Nabi Muhammad sebut dalam Quran, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seumpama dengan kamu, dalam Quran. Ini Nabi Muhammad dari sudut zahir sahaja. Batin Nabi Muhammad tu qadim, ya, sedia kala, tidak baru. Zahir Nabi Muhammad makhluk, batin Nabi Muhammad tu bukan makhluk. Batin Nabi Muhammad adalah Tuhan. Kan? Itu tafsiran ni. Itu kita nak kena jaga tu ya. Ini kadang-kadang orang akan tertipulah. Ya, kan? Jadi rupanya Muhammad tu Tuhan, Muhammad tu adalah Allah. Dia mula kan? Mula betul-betul. Ini sebenarnya satu perkara yang bertentangan secara jelas dengan akidah Islam, bertentangan dengan syariat Islam. Tapi dia datang cara halus. Ayat Quran kata macam ni, maksud ayat Quran ni. Dia selewengkan. Dia selewengkan itu ya. Ada orang sebut illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang salat, orang yang sentiasa dalam salat. Daim. Maka dia cipta satu istilah solat daim. Solat daim maknanya sentiasa solat walaupun tak nampak solat. Masya-Allah. Di tengah ni tanya ustaz, sebenarnya sedang solat ni. Tengah makan pulut durian, sebenarnya sedang solat tu. Walaupun tengah sembahyang Jumaat, dia tengah makan tengah solat tu. Walaupun tak masuk sembahyang Jumaat. Dia pasal dia solat daim, sentiasa solat. Dia tafsir macam tu. Itu yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah saudara-saudara sekalian, itu adalah di antara contoh-contoh bagaimana penyelewengan ini boleh berlaku disebabkan oleh kejahilan sebenarnya diri kita sendiri dan juga kejahilan orang yang mendengarnya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan golongan sebegini insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan Islam itu jelas. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini, membincangkan topik berkaitan dengan Islam itu jelas. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini mengeluarkan kita daripada kekelabuan ataupun kekeliruan kita selama ini terhadap Islam dan juga mampu untuk mengengkang kita daripada anasir-anasir yang cuba untuk memesongkan akidah kita selama ini insya-Allah. Jom kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam surah Saba ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama Islam sebagai agama yang kekal, sempurna, bersifat umum, menyeluruh serta sebagai penerang kepada sesuatu perkara yang menjadi kemusykilan. Adakah yang berubah dalam ajaran Islam itu hanya yang berkait dengan hukum hakam, bab ibadah dan syariat, tetapi bab akidah tetap sama? Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Puan Sal Rasid Cici. Jom ayuh kita sama-sama dengarkan penjelasan doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang berubah itu soal hukum hakam, bab ibadah dan sebagainya? Akidah tu kekal ya? Ya, akidah ni sama. Akidah ni sama daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maknanya akidah la ilaha illallah tu, tiada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah tu akidah yang jelas, muktamad, pasti, tidak ada keraguan lagi. Itulah akidah yang dibawa oleh para nabi, para rasul ya, daripada dulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada Nabi Isa yang akan turun semula pada akhir zaman nanti ya. Ibadat pun dia sama juga lebih kurang dari sudut syariat, sama juga dari sudut syariat. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca Nabi Musa bersolat, kita baca Nabi Isa, Allah Ta'ala suruh dia solat, suruh tunaikan zakat ya. Cuma akhlak pun sama juga ya. Cuma mungkin
perincian itu ada sedikit sebanyak perubahan. Solat, tapi cara tu mungkin berapa rakaat, ya. Zakat tu mungkin berapa persen, ya. 1/40 kan, mungkin ada perubahan sikit, ya. Jadi Nabi Ibrahim pun dah tawaf, ya, sekelitar Kaabah, ya. Antahhira baiti lit-taifina wal-akifin, kamu sucikan wahai Ibrahim, wahai Ismail, cucikan Baitullah ini untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf dan sebagainya. Jadi syariat tu lebih kurang sama, perincian tu ada sedikit beza-bezalah. Jadi Islam ni dia punya dasar akidah dia tak berubah, dasar syariat dia pun kurang lebih kurang sama saja, ya. Begitu juga dengan soal-soal akhlak, ya. Dia tidak akan ada perubahan. Maknanya mesti cakap benar, mesti apa lagi? Mesti amanah, jujur, mesti suka bantu orang, itu dasar-dasar akhlak dalam Islam itu, ya. Kemudian akhlak batin kita, tak boleh hasad dengki, tak boleh riak dan sebagainya, itu perkara dasar dalam agama kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi pada dasarnya tu akidah, syariat dan juga akhlak itu sebenarnya semuanya itu pada dasarnya adalah sama saja di setiap. Cuma mungkin hukum hakam tu mungkinlah berubah. Mana kita nampak sikit sekarang ni semayang tu jarak-jarak sikit. Tapi tak apa, dia tak kacau dasar tu. Kan? Maknanya nanti sekarang ni dah mula rapat balik, rapat, ya. Mungkin lepas ni rapat antara sejadah. Sekarang renggang sikit sejadah tu. Sekarang mungkin satu masalah lagi sejadah rapat. Kan? Tapi ada renggang sikit lagi. InsyaAllah lah akan diperbaiki kerana dalam suasana COVID ini, ya, pandemik. Jadi pada dasarnya semuanya adalah sama saja di mana-mana saja zaman. Cuma ada perincian ataupun perbezaan di sudut perincian dan juga pelaksanaan itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi doktor, satu soalan doktor. Berkaitan dengan saya sebenarnya berkawan dengan ramai orang doktor. Ya. Dan juga salah satu kita tahu di dalam kita nak mengenal Allah ni kita juga kena kenal diri kita sendiri. Ya. Sehingga ada satu ilmu berkaitan dengan ilmu ma'rifat ni doktor. Jadi saya pernah berdepan dengan seorang sahabat ni, dia pernah bertanya kepada saya berkaitan dengan solat. Dia tanya kepada saya, kau solat kan? Saya pun jawab, ya saya solat. Dia tanya pula kepada saya, siapa yang menggerakkan kau solat? Dia kata, saya pun jawablah, Allah yang menggerakkan saya. Lalu dia tanya kepada saya, jadi siapakah yang solat? Kau ke atau Allah? Jadi kau ni siapa? Kau ni manusia ataupun Tuhan? Sampai ke tahap tu doktor. Jadi ini menyebabkan kekeliruan pada kita. Yang menyebabkan kadang-kadang menimbulkan was-was dalam diri kita. Bagaimana pandangan doktor untuk berhadapan dengan golongan sebegini? Bismillahirrahmanirrahim. Islam tidak mengajar kita sampai setahap itu. Ya, sampai setahap itu. Islam ni jelas. Allah adalah Allah, Tuhan yang sebenar. Kita ni adalah makhluk, kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mengaji sampai kita rasa kita ni pun rasa Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, itu sesuatu yang bukan daripada ajaran Islam. Jadi sebab itu jelas di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, Allah taala suruh bagi balasan. Allah Ta'ala sebut bima kuntum ta'malun, bima kuntum taksibun, dengan apa yang kamu buat, dengan apa yang kamu usahakan. Jadi memadai bagi kita Quran cukup. Tak payah nak fikir siapa kan Tuhan yang gerakkan, Tuhan yang buat, Tuhan yang semayang. Tak. Quran tak pernah ajar macam tu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar. Jadi bila kita terlalu mendalam, ya, kita berfikir tanpa pimpinan wahyu, ya, tanpa pimpinan wahyu, dia akan jadi masalah-masalah begini, ya. Itu dakwa Allah dalam baju saya, kan. Mungkin ada falsafah dia percakapan tu, kan. Tapi perkataan-perkataan begitu tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagai makhluk yang paling takut kepada Allah, hamba yang paling takut kepada Allah, Nabi Muhammad bercakap dengan bahasa yang mudah, bahasa manusia. Ya, Nabi bercakap dengan bahasa manusia. Nabi tak pernah cakap benda pelik-pelik, benda mengarut, ya. Yang kita macam tadilah, maknanya apa dalam diri saya semayang, Allah pun semayang, tak ada. Tak ada. Nabi tak pernah ajar perkara yang macam tu. Jadi Islam ni jelas. Cuma bila kita ambil sumber agama kita tu pada yang tidak jelas. Ya, itu yang
yang Islam tu jadi tak jelas tu. Ya, jadi nak bagi agama itu jelas, kita kena ambil agama ni daripada sumber yang jelas. Jadi menarik perkataan daripada Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ni adalah din, adalah agama. Ilmu ni adalah agama. Nak faham agama ni kena ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka tengok elok-elok daripada siapa kamu nak ambil agama kamu ni. Jadi sumber tu bagi jelas. Sumber tu kena bagi jelas. Maknanya siapa yang kita nak rojok dan sebagainya, sumber tu bagi jelas. Ya. Jadi kalau ambil daripada orang yang tak jelas pengajian agamanya, baca Quran pun kokak kan, ya. Baca kitab Arab pun tak boleh, baca hadis pun hadis 40 pun baca tak habis, kan. Apatah lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim baca tak habis lagi kan, mengaji pun tak lagi. Jadi baru bertaubat daripada maksiat, baru setahun taubat, tiba-tiba jadi syekh besar dah kan, jadi tok guru besar dah kan. Jadi maknanya kita ambil daripada sumber yang salah. Jadi sumber yang salah tu menyebabkan kita rasa agama Islam ni macam ni, sebenarnya tidak. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi perlulah kita mengambil ilmu itu daripada sumber yang sahih, sumber yang berkredibiliti. Insya-Allah. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jom kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya, yang mungkin soalan terakhir untuk episod pada kali ini, iaitu daripada Al-Syai. Assalamualaikum Dr. Nadai. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah ciri-ciri utama yang harus ada untuk diadaptasi dalam kehidupan sebagai umat Islam supaya dapat mengekang fatwa-fatwa songsang yang menjadikan kekeliruan kepada umat Islam masa kini? Mohon huraian ringkas dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita nak mengekang fatwa-fatwa songsang, fahaman-fahaman songsang dan sebagainya. Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Taat kepada Allah maknanya taat kepada kitab Allah Al-Quran, taat kepada Rasulullah, taat kepada hadis. Ada satu hadis yang menarik, iaitu kata Nabi SAW, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang jelas, putih, bersih, ya, mahajjatul bayda, jalan yang jelas, ya. Malam dia seperti siang, malamnya seperti siang, jelas, ya. Tidak menyeleweng daripada jalan ni, melainkan orang yang rosak. Maka sesiapa yang melihat, siapa yang hidup selepas kamu, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan lihat banyak perbezaan. Termasuklah fatwa-fatwa songsang, pelik dan sebagainya, dia akan nampak, ya, ketidakjelasan itu, ya. Maka pesan Nabi SAW, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajizi. Maka kalau kamu lihat banyak beza, banyak fatwa pelik dan sebagainya tu, maka hendaklah wajib atas kamu bima araftum min sunnah, daripada apa yang kamu tahu daripada sunnahku. Kena tahu apa yang kamu tahu. Kita tak tahu semualah. Tapi yang kita tahu daripada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya tu, Khulafaur Rasyidin, addu alaih, pegang elok-elok, gigit elok-elok sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin. Itu pesan Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, iyyakum, jaga-jaga kamu tentang Dajjal. Apa dia Dajjal ni? Ya'tunakum bil ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Dajjal ni, penipu-penipu ni, dia akan bawa kepada kamu hadis-hadis, cerita-cerita, hukum hakam, ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang mana kamu tak pernah dengar, datuk nenek kamu, mak bapak kamu pun tak pernah dengar. Selama kita hidup ni, tak pernah dengar lagi cerita ni, tak pernah dengar lagi hadis ni, tak pernah dengar fatwa ni lagi. Datuk nenek, mak bapak kita, ustaz-ustaz kita pun tak pernah cerita lagi. Jaga-jaga. Jadi Nabi bagi panduan mudah.
Ya, selama ni kita duk mengaji semayang sehari semalam 5 kali. Selama ni mak ayah kita cerita macam tu, datuk nenek cerita, ustaz sekolah cerita macam tu. Tiba-tiba datang seorang bawa, dia kata sebenarnya bukan 5 kali. Kan? Sekali pun cukup dah. Sekali pun cukup dah. Kita tak benar bahaya. Salah. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Puasa ni selama ni jaga makan, jangan tak makan, tak minum. Tak, sebenarnya puasa ni ialah menahan diri daripada apa? Daripada menedahkan rahsia. Masya Allah. Sebab puasa tu mana al-imsak, tahan diri daripada dedahkan rahsia. Itulah puasa sebenar. Puasa orang makrifat hakikat. Kan? Yang sampai maqam yang tinggi dah. Dia menyalahgunakan istilah makrifat hakikat tu. Istilah tu benar, tapi disalahgunakan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan tersebut memberikan kepada kita cara-cara untuk kita nak mengekang daripada kita terikut dengan ajaran-ajaran yang songsang tersebut, insya-Allah. Jadi doktor, dengan menjawab persoalan yang tadi itu merupakan soalan terakhir dan juga merangkumi kesimpulan kita untuk episod kali ini. Jadi bolehlah di hujung ni bolehlah doktor bacakan sedikit doa ringkas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa barakah kepada Allah SWT. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengekalkan doktor dalam kesihatan, memanjangkan usia doktor untuk terus berkongsi ilmu buat kami semua, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Nizal dan juga ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud kita membincangkan topik berdasarkan silibus tafsir Taranum dari surah Ghafir ayat 70 hingga 72. Jadi saya Da'i Luqman mohon mengundur diri. Mohon maaf sekiranya kita kurang di mana-mana, terkasar satu bicara. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.